Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Saya Fadil Rasul ditemani Zack American dan juga guru kita. Fadi Ghazali. Yes, sedar tak sedar Zack. Hari ni, minggu ni, minggu ke-10 dah. Ya. Alhamdulillah. Episod 10. Episod 10 Alhamdulillah. La ilaha illallah. Episod ke-10 maknanya 2 bulan lebih dah Fadil. Ha, 2 bulan 11 setengah. Sebulan setengah. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah dah. Kalau kita setengah. bicara soal 10 episod, kalau satu episod lebih kurang sejam, kita dah bersiaran selama 10 jam. 10 jam. Bayangkan. Betul lah. 10 10 jam jam. untuk 10 episod. Dan macam-macam topik yang dibicarakan, Yes. macam-macam ilmu kita berbagi, kita share insya-Allah kan. Betul. Dan hari ni pun episod kali ni istimewa Fadil. Istimewa Sebab apa? Sebab apa kita ada panggil bersama yang dengan kita untuk segmen episod kali ni Okey. kita ada kisah inspirasi. Okey. Ya. Ada- Secara live. Secara live. Bukan call ke apa Bukan call, bukan InsyaAllah. jawab chat Instagram, tak. Memang kita panggil student kita Datang sini. datang sini. Kejap lagi ni. Kejap lagi bersama dengan Zack dan juga Fadil. Jadi pada anda yang ingin dengar apa perkongsian yang akan dikongsikan oleh mereka-mereka yang hebat ini, Betul. tolong stay tune lah. Tapi sebelum itu tolong share, like dulu video ni dan bagi tahu kepada kawan-kawan yang guys, episod 10 dah Fadil Info Episod Podcast 10. ni kan. Kasih viral lah guys. Alright Fadil, so episod kali ni kita ada apa Fadil? Okey, kita ada apa ciri-ciri pasukan untuk bina bisnes luar biasa. Betul. Ciri-ciri. Sebab sebelum ni kita pernah bicarakan dengan Tuan Fadila. Leadership. Owner orang tu, owner Yep, bisnes. yep. Ini ciri-ciri tim dia pula macam mana? Betul. Kalau kita nak Ciri-ciri membina tim, apakah ciri-ciri yang kena ada Tuan Yes. Fadil Ghazali? Yes. Sebab bismillahirrahmanirrahim. Bila kita bicara soal company from good to great, dia from good to great ni company dia dah tak berbicara tentang sales sahaja. Okay. Dia akan berbicara tentang satu perkataan which is who, siapa. Jadi siapa dalam company itu akan menentukan sama ada company itu daripada bagus jadi hebat. Good to great. Good to from great. good to great. Who? So hari ni kita nak bicara soal who, right? Dan who yang kita nak laser fokus hari ni adalah general perang. General perang. Dia macam ni lah contoh satu dia panggil apa negeri, Okey. right, atau negara, dia akan ada maharaja. Tapi maharaja tak pergi berperang. Yang pergi berperang atur strategi, nak lawan ikut mana kan, nak tunggu cuaca macam mana, adalah general dia. Okay. General menasihati sang raja. Raja on tak on je. Kan? Betul. So that's why dalam bisnes pun kita kena memilih general yang tepat. Barulah kita boleh menang perang kita ni. Perang bisnes lah maksudnya. General tu yang penting lah. General. Dalam kes kita, manager kita ataupun kita punya ada setengah orang panggil C-suite. CC dia lah, COO, CEO, CFO, CCCC dia. Right? Ada orang dipanggil Vice President. Vice VP President dia. tu, VP ni, VP. Tak kisahlah. Nama-nama tu boleh ditentukan oleh company itu sendiri. Nak nampak gas, gunalah nama yang gas sikit. Itu sajalah. Okey. Saya suka bila Tuan Fadi sentuh berkenaan dengan general perang tu. Yes. Tuan Fadi, ada sedikit soalan dan saya rasa akan trigger ramai orang yang mendengar ni. Tuan Fadi, kita ambil ni kelab bola sepak Manchester United. Yes. Sebelum ni, baru-baru ni, memang bukan baru-baru ni lah, kira sebelum season yang baru ni bermula, ramai excited, satu dunia digemparkan dengan kehadiran semula Cristiano Ronaldo ke kelab bola sepak Manchester United. Yep. Semua orang macam okay, that's it. Menang. Menang. Tapi minta maaf lah to all Manchester United fan. You guys didn't win, man. Sampai kawan tu sedang riki-riki nak pergi tempat lain kan sekarang kan. Betul. Tapi Tuan Fadi, cakap pasal general, Manchester United dah merasakan, dan kita yang bukan fan MU pun kita akui macam wow, that's it, Cristiano Ronaldo dah masuk. Yep. They have their best general, best of the best. Tapi still tak menang Tuan Fadi. Macam tu macam mana Tuan Fadi? Sebab apa? Apakah punca-puncanya rasanya? Cristiano Ronaldo bukan general. Bukan general. Dia bukan general. Dia Okey. Dia ni individu. tentera. Oh, dia tentera. Dia tentera yang mengikut arahan. You need to understand that general dia tu adalah dia punya apa? Coach dia. Manager dia. Manager dia yang akan mengatur strategi. Kau pergi sana pergi sini, betul tak? Betul. Kawan tu duduk dalam field, dia tak tengok the bigger picture.
Okey. Boleh faham? Boleh faham? Dia umpama askar terbaik. Apa zaman tu nama Troy. Try betul. Yang askar terbaik tu dia ikut arahan nak pergi kat mana. Faham? Jadi saya pun tak minat bola sangat. Dulu minat. Lepas tu bila Macam mana boleh tiba-tiba tak minat tuan? sebab asyik kalah je. Aduh malah aku. Kelab mana tu? Dulu saya suka Manchester United. Saya suka. Saya follow. Sama-sama Rod Van Nistelrooy. Lepas tu legend. Red Warrior. Tapi asyik kalah je. Saya tak nak jadi lalang kan. Kalau tak suka terus. Gitu. Tapi tunggu dia menang saya follow balik lah. Tak apa. Okay, so diorang ni ikut arahan lah. Diorang ada kebijaksanaan. Cumanya yang tengok strategi tu general dia, which is manager dah. So kalau dulu Sir Alex Ferguson kan. Kan menang kan. Betul. Lama tu. Lama kan, cerita lama lah. Saya pergi dekat stadium dekat Manchester tu pun rasa macam bangga tengok kan. Old Trafford. Old Trafford. Kau dia pernah sampai Old Trafford? Oh ya, of course lah. Waktu adik ni kan. Adik saya punya graduation saya pergi lah. Tapi tak pergilah Chelsea so. Wah. Dia bakar. Tuan Fadi, bolehkah kita kata tidak ada ilmu untuk memilih tim adalah salah satu asbab dan punca bisnes kita stuck? Macam saya sebut tadi, apabila kita nak buat bisnes awal-awal, everything bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita buat marketing jadi, kalau kita tak buat marketing, asbabnya tak jadilah kan. Tapi bila business growing, we need to have a team. Jadi salah memilih, nak kata confirm, yalah begitulah ceritanya. Dan memang yalah, kalau kita tahu Tuan Fadi pun, kalau episod-episod sebelum ni cerita macam mana Fanivo tu start, lepas tu start dengan staff kan. Fadi ada tanya, dia kata nak tanya pasal pengalaman. Apa soalan tentang pengalaman tadi? Mana? Pengalaman Tuan Fadi handle staff tadi yang aku nak tanya tu. Okay, yes. Sebab Tuan Fadi saya rasa dah lebih mungkin berapa generasi mungkin dah beratus orang interview dengan tuan kan. Jadi macam mana pengalaman tuan as a leader untuk handle tentera pula? Pengalaman tu. Sebab daripada fasa per fasa kan. So kita cerita pasal daripada biasa nak pergi ke good dulu. Yes. Lepas tu biasa, baru good to good. great. Yes. Okay, kita bagi yang fasa first. Betul. Masa fasa first, bila kita nak ambil kita punya tentera, ini tentera lah. Kita tentera. General masa tu kan. Kita general. Okay. Masa kita nak ambil tentera, saya akan pilih based on dia punya skill. Maksudnya iklan yang saya buat tu based on skill. Nak apa? Nak orang marketing, orang sales, HR ke apa semua. Iklan itu based on skill. Bila dia datang jumpa dengan saya akan tengok based on attitude. Attitude budak ni macam mana. Tuan Zack pernah dengar tak macam mana Fadil datang jumpa dengan saya first day untuk interview? Ada. Jumpa dekat nasi kandar kan. Jumpa kat nasi kandar. Jumpa dekat nasi kandar. Saya tahu yang saya perlukan orang yang cergas dan cerdas. Kan? Sebab kalau dia duduk dengan saya, memang saya perlukan that pace. Kalau boleh dia lagi laju pada saya lah. Jadi ni cerita sikit Adil. Masa tu HR tanya saya, okay, nak interview seorang ni sekian-sekian, dia bagi resume kan. Resume kawan ni pakai spek macam ni. Kita tengok action apa dia. Tapi tak apa, okay, we will see kan. Jadi saya kata okay, esok pukul 7 pagi saya nak tengok datang ke tak datang. Ada orang dia akan terkejut, apa hal company ni 7 pagi. 7 pagi, okay. 5-10 minit sebelum waktu interview tu, saya amat yakin orang akan set, okay, sebab aku dah tahu location apa semua. Jadi aku datang parking kat bawah lah. 5-10 minit sebelum tu saya tukar tempat. Saya nak tengok orang boleh fikir ke tak boleh fikir. Macam mana nak solve masalah dalam masa 5 minit. Aku nak pastikan aku duduk depan interviewer ni pada pukul 7 sharp. Faham tak? Saya pukul 6 lebih saya duduk kat kedai tu. Saya pun set. Saya message pada HR tukar tempat kayu original Kota Damansara, which is berapa? 500 meter macam tu lah. 500 meter daripada office kan. Saya nak tunggu siapa bagi salam dulu. Itu attitude. Sebab skill dah kita dah tahu skill kan, based on resume. Tiba Tuan Fadil gitu, Assalamualaikum. Dalam gambar nampak action, luar tu dia senyum kan. Okey lah. Yang candidate nombor 2, dia message saya, Assalamualaikum Tuan, sorry tengah cari parking. Dah fail dah. Saya kata dah fail. Cari parking, I don't care whether you cari parking ke whatsoever kan.
Yang aku nak tahu adalah kau sampai ke tak depan mata aku ni pukul 7 pagi sharp. Kau buatlah macam mana buat. Kau dah bagi masa 5-10 minit. Carilah jalan. Takkanlah kalau 500 meter, okey, kalau fikir parking, baik aku jalan daripada aku bawa kereta. Contohlah, fikirlah sendiri kan. Tok Fadil kita, okey, settle. Lepas tu saya letaklah, bagilah a few, soalan-soalan yang ni. Saya masih ingat lagi satu soalan yang saya bagi tahu pada Fadil. Kalau saya nak, ada seorang ni, tapi macam mana soalan dia? Lebih kurang lah. Kalau nak jumpa seorang ni, tapi dia punya side tak responsif. Tak respon. Macam mana nak buat? Contoh saya nak jumpa Z American. Contohnya. Tapi Z American ni kerek sikit. Contohlah. Contoh ni Z American lain lah. Ni Z American dekat Indonesia punya version lah. Tak responsif. Tak respon. Macam mana nak jumpa? Saya bertanya. Tapi satu jawapan yang saya suka Fadil jawab masa tu. Yang kawan seorang lagi ni, dia jawab tu klise lah. Dia jawab, tak apa tuan, saya akan pergi cari dekat mana office dia, saya ketuk pintu office dia, saya tunggu sampai dia sampai. Okay, that's it lah. Weh, dia pakai aku ni. Jadi the key is attitude. Bila kita nak naik tu, kita pilih based on attitude. Macam tu lah. Rasa kembang episod kali ni. Kita main lama episod ni. Bajet sekejap je kan. Okay. So sampai ke tahap itu lah. Jadi ini pun pengajaran kita boleh dapat. Kalau anda yang sedang mendengar ni, yang sedang menonton, kalau ada interview kerja, betul, anggaplah interview tu start bukan lepas dah jumpa depan-depan bos, tapi sebelum lagi sebenarnya anda sedang diuji. Zack, saya nak share waktu saya interview sebelum. Wah, dia panjangkan lagi cerita dia. Okay. Kembang kan. Sebab saya interview dengan Fanivo, dengan Tuan Fadi lah. Tiga fasa. Tiga kali. First dengan HR. Okay. First day saya, sebab kita orang zaman saya waktu interview tu berkumpulan. Saya dah agak pressure time tu. Alamak, ni kena be the best lah. Kan, kena menang ni. Kalau tidak kau dia mencapak ke apa. Mencapak lah. Kena jual diri kau. Kalau tidak kau out from the league lah. Kan. So bila saya sampai tu, untuk HR punya fasa tu ramai lah. Memang group tu ramai. So first thing first, yang saya tak berapa minat interview mula tu adalah isi test banyak gila. Betul. Betul, isi isi test. doc test kan. Doc test semua. Time tu kita pun tak tahu benda kan. Benda ni tanya kan. Isi. Hijau lah, apalah. Lepas tu okey. Lah. Dah isi tu borak dengan HR jap. Lepas tu okey, dia kata tak apa, nanti next round dengan CEO. Nanti kalau ada CEO Tuan Pudin lah. So dia kata okey, kalau ada nanti dia call. Dapat dengan Tuan Pudin lah. Interview dengan Tuan Pudin. Group juga. Dekat situ time tu ada dalam 5 orang je. Daripada ramai ke 5 orang pula. Dalam 5 orang tu interview dengan Tuan Pudin. Lepas tu Tuan Pudin tanya gaji lah confirm. belum lagi. Belum lagi. Tuan Pudin bagi Lego. Bagi Lego lah Tuan Pudin. Saya macam apa test dia nak buat sebenarnya ni? Okay. Nak masuk askar ke apa? Apa test nak faham kan Lego pula. Okey, layannya je lah buat Lego kan. Sebab kat situ apa yang saya belajar, saya nampak daripada permainan Lego tu untuk interview tu, saya nampak adalah untuk kita solve masalah berkumpulan. Sebab dia pair kan tau. Oh, 2 orang? 2 orang. So saya nampak pair saya tu macam tak function sangat time tu. Masya Allah cakap macam tu. Rekod lah kan. Nampak dia macam karakter dia lah. So saya pasal-pasal dapat. Lepas tu mungkin disebabkan jumpa Tuan Fadi lah tu. Itu stage terakhir lah. Stage terakhir interview dengan Tuan Fadi. Makan Tapi time tu sakit hati lah. Sakit hati dengan Tuan Fadi. Sebab last minute HR kan. Time tu pagi tau HR call. Maaf kita tukar time. Satu dia beritahu tukar timing. Awalkan lagi sikit. Dengan second tukar tempat. Saya suka hati company betul ke ni kan. The first time in my life pukul 7 pagi interview. Power lah. Tapi boleh nak tahu rupanya baru kita dapat jawapan, which is nak tahu ASK, attitude, skill, knowledge tu kan. Sebab kalau orang tu datang, maknanya sebab Tuan Fadi memang sedang mencari the best of the best. Itu lah benda yang best of the best. Tapi ingat Allah bagi awak best. Masya-Allah. And okay, so kita rasanya kita nak rehat. Tapi sebelum kita rehat,
sebelum kita rehat, kita nak tanya satu soalan sensitif. Lepas tu kita akan comeback lah. Kita akan kembali dengan segmen terbaru kita, Kisah Inspirasi. Yes. Waktu tu kita bagi Tuan Fadi rehat kejap. Lepas Kisah Inspirasi, kita akan kembali dengan Tuan Fadi. Okay? Alright. So Tuan Fadi, soalannya adalah sebelum kita berehat. Okay. Pernah tak rasa menyesal ambil staff? Pernah ke tak menyesal? Tuan Fadi, jujur je. Jujur. Jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya secara jujurnya, sepanjang saya berniaga, saya tidak pernah menyesal ambil sesiapa pun dalam company. Masya Allah. Kenapa, Sebab Tuan? yang gerakkan saya nak ambil dia bukan saya. Sebab saya dah buat segala asbab. Yang gerakkan hati ujungnya Allah yang gerakkan. Jadi keyword dia mendatangi rezeki dia dekat sini. Dia sedang mendatangi rezeki dia. Jadi siapa kita nak membenci dia sedangkan dia sedang datang kepada rezeki dia. So Konten tu. Aduh. jadi tak ni itu sebab tu kalau ada, saya tak nafikan sepanjang saya ada team pasukan, ada yang sampai level saya rasa nak marah sungguh. Saya nak marah sungguh-sungguh tau. Dan bila saya nak marah tu, saya akan fikir balik, saya kata dia sedang datang kepada rezeki dia. Dan kau tak tahu apa berlaku dekat rumah dia, most probably dekat jalan dia on the way ke apa kan. So maafkan dia. Sebab kalau Nabi pun Nabi tak marah kan. Apatah kalau Nabi tak marah, siapa engkau untuk marah orang kan. Jadi kita bersangka baik, dia sedang datang kepada rezeki dia. Dan kalau misal kata tiba masanya whatsoever dia grow, dia akan grow kan. Tapi kekalkan silaturahim, InsyaAllah. Itu yang saya pegang lah. Tak dinafikan ada yang saya ada rasa marah tu, tapi saya akan come back kepada dia dah sedang datang kepada rezeki dia. Siapa engkau nak halang kan. Kita akan buat the best. Sebab tu prinsip saya, kalau tanya Tuan Pudin lah, Tuan Pudin kan dia lebih logik kan. Logik, which is very good. Tapi saya akan, tak apa Din, kita bagi lagi supaya dia grow. Give time lagi. Kalau bercakap dengan HR punya strategi, memang kalau tak perform, bye-bye lah kan. Saya lebih percaya macam tu lah. Sebab kalau lah misal kata guru saya give up dengan saya dekat berbelas tahun yang lepas, Fadi takkan ada dekat sini sekarang. Kalau tidak ada orang yang maksudnya guide pada ketika itu. Cikgu tak give up, baru anak murid jadi. Jadi kalau staff kita give up dengan staff kita, siapa lagi yang nak bagi pada dia? Cuma satu lah, dia datang kepada kita atau tak lah. Kadang kita pun tak ada masa nak jom makan, tak habis-habis nak pergi makan semua kan. Tak adalah. So tak habis sebab kita pun ada kerja lain. Melainkan ketuk pintu, boleh tak jumpa sekejap? Okey, boleh aja, tak ada masalah. Okey je. Macam tu lah. InsyaAllah. Boleh Tuan Fadi pernah lelaki cakap Tuan Fadi handsome? Saya boleh tengok Tuan Fadi kat satu sudut ni handsome. Satu sudut je. Sudut lain tak, dia punya penyampaian. Semalam boleh cair. Semalam jalan jam. Aku on the way balik tu lah. Aku masih tak tersenyum dengan benda yang kita gelak dekat tangga tu lah. Tuan Fadi dia ada je momen-momen mak kilau dia. Kan? Lepas tu sharing lah dalam kereta, ambil kilau kat office. Sharing, tahu tak tadi Tuan Fadi cakap apa kan? Lepas tu tak ingat lah. Terus call Tuan Fadi. Tuan Fadi, apa lah Tuan Fadi cakap kat saya tadi tu? Semalam tu. Lepas tu Tuan Fadi cakap lah. So waktu cakap Bluetooth dengan kereta. So dengar. Lepas tu kan, bila dah habis kan, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Pun letak kan, power kan bos saya. Padahal baru cakap bahasa syirik tu. Tapi Allah bagi power kan. So memang kita pun tahu kan tu. Kalau kita kerja tempat lain, ini jujur. Ini staff Anivo sendiri. Kami di TV Anivo akan cakap kalau bos tempat lain ni macam mana yang cakap dengan kita kan. Tetap dia biar je kan. Bos tempat lain dia tak ada 3B tu. Build, break, build kan. Bos tempat lain dia break je. Dia macam dia macam lagi poyo sikit dengan wife kan. Power kan bos. Bos kau macam ni tak kan. Lemah. Tak adalah. So itu semua tu asbab kan. Asbab. Cikgu. Allah nak sampaikan ilmu tu kepada Tuan Zack. Allah nak sampaikan ilmu tu kepada Tuan Fadil. Tapi Allah berikan saya perjalanan begitu. Jadi Allah fahamkan saya bagi tahu kepada Tuan Zack. Ceritanya mungkin Allah nak bagi ilmu itu kepada Zender. Faham tak? Allah nak bagikan ayat itu kepada Zender. Jadi ada asbab melalui saya. Tuan Zack bagi tahu kepada wife, jadi lebih faham. Jadi wife akan sampai kepada Zender.
Faham tak? Tapi seronok tuan. Saya nampak momen tu waktu tu kan tuan nak gerak lah. Lepas tu tuan macam buat tak balik Tak, betul. kan? Dia Saya rasa macam sebab fasa nak ke hari ni, nak ke esok tu panjang. What if apa-apa baik anything ubahkan happen terus. Tu macam power lah. Kita orang keluar gelak-gelak tau tadi. Kita kata ya Allah dia benda ni Dil. Kalau anda semua nak tahu apa ayat Tuan Fadi tu, tunggu sampai habis. Di penghujung kita akan kongsikan, kita akan tanya, kita akan minta Tuan Fadi repeat balik. Alright. So kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Fun Evo Podcast bersama dengan tetamu di segmen Kisah Inspirasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Alright, anda bersama dengan saya, Coach Kimi daripada Team Fun Evo. Okay, so hari ini saya nak sharekan kepada anda 3 tips untuk anda hasilkan gambar yang menarik ataupun powerful untuk anda buat iklan. Alright. So, yang pertama, tips yang pertama adalah gambar tersebut mestilah ada manusia dekat gambar tu. Ada manusia, right? Kenapa perlu ada manusia dalam gambar tu? Supaya emosi untuk anda buat iklan akan lebih sampai kepada audiens anda dengan especially mimik muka tau. Bila ada manusia dekat dalam gambar ni, dia boleh buat macam-macam ekspresi muka, sedih, marah, kan, gembira. So, elemen emosi tu akan lebih sampai kepada audiens anda. Alright? Pastikan ada manusia dalam gambar anda. Yang kedua, anda mestilah memilih color yang kontra. Okey, color yang kontra ni macam mana? Ataupun warna yang kontra. Supaya akan lebih menarik perhatian audiens yang melihat iklan anda. Kita tengoklah dekat Facebook, background dia kan ada color putih dan biru. Okey? So apabila tiba-tiba lalu gambar yang anda buat iklan tu color merah. So tentunya audiens akan nampak tertarik, akan lebih menangkap mata audiens untuk melihat iklan anda. So tips yang ketiga pula adalah gambar anda mestilah sharp. Janganlah pakai gambar yang orang cakap blur-blur, nampak kan? Blur-blur katak gitu. Okay. Sebab sekarang pun even kalau anda tak perlu pakai DSLR, okay, anda cuma gunakan smartphone dan macam-macam jenis kamera dekat smartphone tu yang anda boleh gunakan untuk ambil gambar yang sharp ataupun bahasa Melayunya jelas lah. Itu saja 3 tips daripada saya. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Alright, Alhamdulillah, we're back. Ya, hari ni Tuan Fadi dah berubah. Hilang. Bukan Taufik dah berubah. Actually episod kali ni dia agak istimewa. Okey. Sebab kita ada satu segmen ni dipanggil Kisah Inspirasi. Betul. Tapi Zack, saya suka yang tadi punya topik which is leadership tu sangat membantu lah. Betul. Di mana kita sebagai usahawan, itu antara ciri utama. Hatta kita berniaga seorang-seorang pun kita kena ada tu juga. Betul. Sebab apa? Siapa yang nak mengawal kita kan? Yalah, kita tahu Allah yang mengawal kita. Betul. Tapi dekat atas muka bumi ni, kalau kita tak kawal diri kita, siapa lagi nak kawal diri kita? Betul. Baik, sebab tu untuk Kisah Inspirasi minggu ini, episod kali ini, kita bersama dengan salah seorang yang cukup istimewa ya. Cukup istimewa di hati Funnel Evo. Khususnya. Dan saya rasa ini first time ni. Betul tak? First time. Special lah kali ni. Special. Dan beliau merupakan orang yang pertama, insan yang pertama untuk turut serta dengan kita dalam Fun Evo Podcast. Dan bersama dengan kita ada Puan Suhaiza, Puan Suhaiza ni kira founder untuk produk yang you guys mungkin juga familiar, Afia Walid. Selalu bersiaran di TV lah, ada lagu Afia Walid, Afia. Macam tu lagu, betul lah? Adalah sikit-sikit. Ada sikit-sikit. Fadil hari tu pergi karaoke dengan dia cari lagu tu. Tak jumpa. Aduh. Baik, Kak Su, kita mesra dengan Kak Su, panggilan Kak Su. Boleh Kak Su? Boleh panggil Kak Su? Boleh. Okey, Kak Su. Kita nak berkongsi dengan penonton sebab penonton kebiasaannya lah, pendengar-pendengar kita, saya sendiri, Fadil kita semua, kalau kita sembang usahawan je mesti nak kaya. Betul. Of course lah, kalau tak nak kaya tak payah buat apa-apa lah kan. Betul. Tapi kita nak dig in deeper lah kan Kak Su. Kita start dengan soalan yang paling simple. Kenapa Kak Su mula berniaga? Sedangkan kita difahamkan sebelum-sebelum ni Kak Su merupakan salah seorang pegawai bank. So your position where you were at adalah satu position yang dah selesa sebenarnya. Betul. Bila kita cakap macam waktu sekolah kan. Waktu sekolah, kalau cikgu tanya, apa cita-cita kamu? Cikgu lah, ni lah. Ada jawapan yang
banker. Betul, pegawai bank. Dia tak akan cakap ahli perniagaan. Jarang kita dengar. Zaman saya sekarang saya dah tahu. Sama sekarang semua orang. So macam Kak Su sendiri like why? Macam mana Kak Su boleh berani untuk pusing terus dan Kak Su berniaga, which is kita tahu kalau kerja 8 jam 12 jam, tapi kalau berniaga ni 24 jam kerja. Terjerumus orang panggil. So Kak Su, macam mana Kak Su boleh start? Kak Su boleh cerita je. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Kak Su ceritakan journey Kak Su boleh? Yes, boleh. Okay, sebab dulu kita kerja bank. Kak Su kerja bank dah lama, dah 20 lebih tahun. Lebih. Sekarang umur macam tu. 20 juga. Sekarang masih 20. Tak gerak-gerak nombor tu. Okay. Okay, cerita dia dulu bila kita kerja bank, kita rasa macam kita dah ada position yang selesa. Comfort lah. Tapi pada masa yang sama kita rasa macam kita nak sesuatu yang lebih. Contoh dia sebab semua orang tahu kan kalau kerja bank ni dia sangat sibuk, masa dia sangat, schedule dia sangat tight. Betul. Pergi subuh, okay, sebab nak sampai awal. Dulu memang jalan teruk tau. Tambah-tambah perjalanan Kak Su tu jauh lah kan. Jadi waktu kita dekat bank terlalu banyak dihabiskan berbanding dengan keluarga. Keluarga untuk anak-anak tu sikit sangat. Sebab kita bila dah balik malam, kita dah penat. Tak ada masa nak tengok keluarga, anak-anak apa semua kan. And even yang ni paling Kak Su apa orang kata turning point. Kenapa Kak Su sebenarnya memilih untuk berhenti bekerja bank? Sebab bila Kak Su fikir kita nak orang kerja bank sangat sibuk kan, sampai waktu solat pun kadang-kadang terdengarkanlah. Sebab waktu rehat kita daripada pukul 12 pukul 1. Zuhur kan pukul 1 lebih. Jadi you nak curi-curi masa tu kadang-kadang tak ada. Sukar sikit. Agak cabaran. sukar. Sebab Kak Su tak tahu orang lain macam mana, tapi rata-rata kawan-kawan satu batch ataupun batch Kak Su, kita orang nampak bila nak cari benda tu nak curi masa pergi solat. Even solat pun kadang-kadang solat Zuhur dekat-dekat je. Combo. Apa nama dia, jamak. Jamak buatan sendiri ni bahaya ni. Kadang-kadang jamak tak payah. Allah. Dia tak payah jamak tu. Cerita dia macam tu. Allah. Bahaya. Okay. Yelah, zaman semua orang pernah lalui zaman tu. Kak Su. Zaman-zaman tu bila kita dah rasa kenapa macam susahnya nak cari, nak dekatkan diri dengan Allah. Bila kita dapat benda tu kan, benda tu yang paling besar sebenarnya kita dapat. Betul. Tambah bila Kak Su balik daripada umrah pada tahun 2015, kita lagi nak lagi nak cari Allah. Tapi sebabkan kekangan masa bekerja di bank tu tak ada. Carilah kod mana pun memang tak ada. Sebab waktu banking hours daripada pukul 9 sampai pukul 4.30, you bayangkan Zuhur, Asar kat situ kan. Even after working hours pun kita orang bukannya boleh balik terus. Yalah. Banyak lagi backlog yang kerja yang kena selesaikan. Jadi Kak Su cari, minta dengan Allah, kata macam mana ni aku nak baca Quran, dah lama tak baca. Even solat aku rasa aku nak cuba on time kan, macam tu. And bila jadi Allah macam cetuskan satu benda yang terjadi tau. Bila balik umrah tu, kebetulan masa tu CIMB Bank dia restructure management. Dia tukar bos kita. Lepas tu dia tukar misi visi dia kan, bos lain semua bertukar. Even bos yang baik-baik dengan Kak Su balik semua dah tak ada. Adalah one of kita punya leader dah keluar pergi Bank kan. Kak Su macam apa ni kan. And then tiba-tiba bila dapat bos baru, dia tak seperti apa yang kita harapkan. Dia macam lain sangat ni leadership dia. Jadi macam tak boleh nak matching. Itu sebenarnya asbab. Kan bukan kita tak boleh nak get along dengan orang, tapi mungkin Allah kata okay, this is the time for you untuk keluar. Mungkin lah kan. Jadi Kak Su pun mula-mula tu susah. Sebab ini kan macam kita ni dah bread and butter kita, tempat kita cari rezeki. Betul. Jadi macam kalau kita berhenti, kita nak buat apa? Cakap dengan husband lah, bincang dengan dia kan. Lepas tu
kebetulan masa Kak Su, bila kita kerja bank, kita ada full license. Kita boleh buat unit trust dekat luar, kita boleh buat private equity, kita boleh buat insurance, takaful, boleh buat, tapi kena sendiri. Kena sendiri kan. Jadi macam boleh ke nak survive sendiri macam ni tanpa ada fixed income kan. Jadi macam mula-mula takut. Tanya-tanya jugalah kan. Tertanya-tanya, terfikir-fikir. 50-50 lagi time tu. 50-50 boleh ke survive kan? Boleh ke macam nak maintain lifestyle yang ada masa dekat komitmen kan? semua tu. Komitmen boleh ke bayar kan? Cuma nak tanya Kak Su, sebelum Kak Su dia macam, adakah Kak Su terus jadi banker ke ataupun sebelum tu ada pernah buat menjaga kecil-kecil kan? Kita tahu zaman-zaman universiti. Betul. Itu yang saya nak tanya Fadil tadi. Sebab kita kenal point. Okay, bila kita sebut Suhaiza Afia Walid, kita tahu baru-baru ni banyak membawa pulang hadiah-hadiah, banyak menerima anugerah. Tahniah baru tahniah sangat-sangat. So dan selain itu juga, saya suka salah satu posting, saya follow Kak Su dekat Instagram lah. Kita tahu kita follow each other. And ada satu posting tu yang membuatkan saya rasa macam wow, this is why Kak Su di Kak Su lah, which is yang Kak Su, you gave back to your school. Betul. Pergi Kelantan, Mahat Muhammadiyah Perempuan. Kak Su merupakan salah seorang alumni untuk Mahat Muhammadiyah Perempuan, dan you gave back to your school. Betul. Okay, itu yang kita nak tahu. Habis Mahat dan juga sebelum berniaga, apa fasa yang Kak Su daripada sekolah Mahat kan, apa yang macam yelah ada masalah solat ke, so apa yang membuat Kak Su macam tu dapat, sedangkan Kak Su berasal daripada sekolah yang kita tahu kan, agama Arab berasal. Bukan kaleng-kaleng sekolah tu kan. Apa yang buat Kak Su itu kita nak tahu kan? Sebab kesilapan ni untuk kita belajar. Jadi kita biar orang kat sana tahu yang usahawan sebenarnya sama je. Kita semua sama. Betul. Semua orang, anyone can be anyone, asalkan kita bekerja keras and work hard for it. You know, so everyone ada their story. So mungkin Kak Su boleh share. Okay, alright. Cerita dia tak daripada sekolah ni kan. Okay, dulu kenapa dulu sekolah agama, tapi sebenarnya Kak Su rasa benda tu patuh syariah. So just be comfortable. Ya. Ke sejuk ke apa? Okay, sejuk. Tapi tak apa. Okay. Cakap. Okay. Cerita dia masa habis sekolah, kita terus kerja tau. Masa tunggu result tu. Lepas tunggu result SPM dia apa? STPM. Okay. STPM. So kita terus apply kerja. Kak Su memang jenis orang yang tak boleh duduk sahaja. Okay. Buat sesuatu. Even masa kecil dulu pun macam kita tolong mak berniaga. Boleh tahu berniaga apa tu? Kalau tak ada keberatan nak share. Orang Kelantan dia memang terkenal dengan berniaga nasi berlauk. Pagi-pagi lapar. Allah sedap. Kabur si daging, nasi kabur tu nasi. Allah segula. Air kutu. Allah. Air kutu. Suka. Kelantan. Okey, Kelantan. Alamak. Tengok Rindu Kelantan lah tiba-tiba. Kelantan punya makanan dan tak boleh lawan lah. Betul lah. Sorry lah, saya bukan nak pilih nak ada favoritism ke apa, tapi heaven lah. Saya heaven, betul, heaven. Kelantan punya makanan, masya-Allah. Tapi kalau nak diet tak boleh lah. Oh, tak boleh. Saya kalau pergi Dah lah, Kelantan sedap. habis lah. Sedap satu, murah pun murah. Ya Allah, hari tu cerita kita pula kan. Kita pergi Kelantan, pagi-pagi dah dapat nasi belauk ke apa semua tu. Oi. Sate nasi impit tu kan. Macam dapat makan nasi impit je kan. Yelah, sebab ada orang tu tak ingat belakang. Dengan sambal kan. Sedap betul Kak Su. Okey. Sabar. Nanti jadi episod lain pula. Okey, kita sambung balik. Kak Su. Lepas STPM, niaga I terus apply kerja. I datang ke KL, I ikut my sister sebab my sibling ada kat sini ramai. So, dia kata datanglah sini banyak kerja. Kalau dekat kampung memang tak ada lah. Lepas tu datang, first job yang Kak Su apply adalah kerja kilang. Kerja kilang sebagai kan? apa Kak Su kerja kilang? Operator. Yang gaji berapa ringgit satu jam tu kan. Boleh kongsi tak berapa sebulan tu waktu? Baik kau minta back statement Kak Su tengok. Balon. Sebenarnya kerja tu dah dapat. Okay. Lepas tu pergi kerja 2 minggu, merasalah pakai apa tu? Pakaian pekerja kilang lah. Pekerja kilang punya benda pakaian dia kan. Macam PPE. Macam PPE. Itu kan untuk masuk ke unit operation tu, merasa. So 2 minggu at the same time Kak Su apply kerja lain, cakap dengan makcik kata macam susah lah kerja ni kan. Tak ada, macam saya tengah terbayang Kak Su yang havoc kan, tiba-tiba PPE. Kilang bukan tak sama PPE doktor tu tau.
Yang baby okey lagi saya rasa. Lepas tu at the same time makcik bagi ada satu kontak ni, dia bagi untuk kerja bank. Masa tu Ban Heng Bank. So hantarlah juga. And then seminggu lepas tu dia panggil for interview. Pergi-pergi and then syukur Alhamdulillah memang ditakdirkan Allah memang dapat. Alhamdulillah. Sorry belum lagi. Belum. Belum bank lagi. Masa kerja kilang 2 minggu je Kak Su apply cikgu dulu. Kak Su mengajar di Sekolah Datuk Keramat. Subjek apa tu? SK Datuk Keramat. SK Datuk Keramat. Okey, cikgu siapa ni? Mengaku cepat. Cikgu siapa ni? Mesti best. Cool. Mesti macam best. Tak pernah marah. Kak Su ajar English. English. Darjah 1 dengan darjah 6. Lepas tu mengajar so kilang tu berhentilah 2 minggu je Kak Su sempat kerja. Kilang tu. Kilang ini pengalaman tu. lah. Pengalaman. Lepas tu bila dah dapat cikgu rasa macam okey, dulu memang aku bercita-cita nak jadi cikgu pun. So now macam dapatlah jadi cikgu tapi cikgu sandaran. Okey. So duduk dindong-dindong dalam masa 6 bulan tu, Kak Su cakap dengan kakak boring cikgu. Sebab cikgu kerja sekerat hari je. Hari daripada pukul 7 sampai pukul 1 dah habis, dah tak tahu buat apa. Tak busy. Tak busy. I punya life memang busy. I tak boleh duduk saja, duduk goyang kaki. Okey, kakak kata masa tu Kak Su duduk Mindef. Tahu Mindef? Okey, tahu Mindef. Saya punya mak mertua ada buka kafe dalam tu. Okey. So kakak kata jom kita pergi cari dekat Batu Road Supermarket. Kerja promoter. Masya Allah, tahu tak Batu Road? Tahu Korang kamu tahu Batu tak? tu ke? Dekat apa tu, Jalan Raja Laut tu? Raja Coket Laut. tu. Kat area Coket. Tak tahulah. Situ. So balik kerja pukul 1 mengajar, pukul 4 petang Promoter. Batu Road. Pergi Fuh. Batu Road tu lah sampai pukul 10 malam. Busykan diri tu sebab nak busykan diri. Busykan diri Dia, kan. okay, Kak Su, bila Kak Su nak busykan diri, adakah Kak Su ada matlamat yang Kak Su set, aku sebenarnya nak beli something ni ke, ataupun aku tak boleh duduk diam, memang kena busykan? Memang Kak Su ada matlamat Kak Su mak. Mak Kak Su adalah Kak Su punya matlamat utama. Sebab kita orang tak senang kan. Jadi macam nak bagi duit kat mak. Tak nak mak kerja. Macam tu kan. Jadi benda paling utama, aku nak cari duit, tak kira apa aku kerja pun aku mesti bagi duit kat mak every month. Jadi itulah matlamat, bukanlah apa untuk diri sendiri sangat, tak nampak pun diri sendiri. Jadi cari duit, kerja siang cikgu, malam promoter supermarket. Kan dapat bagi duit kat mak beberapa ratus sebulan pun dah alhamdulillah. And at the same time selama 6 bulan tu ada juga cari kerja lain. Makcik kata ada bank kosong nak pakai kan. Kerani je pun. Sebab tu memang guna apa tu, orang kata sijil STP tu Kak Su tak masuk you. Kak Su tak apply sebab Kak Su rasa kita orang susah kan. Jadi bila kita dah dapat duit seketul, kita rasa macam ni kot aku nak bagi sumbangan kat mak kan. Jadi tak boleh belajar lagi. Simpan hasrat nak bagi you. So journey Kak Su daripada situ dapat kerja bank. Selama 6 bulan Kak Su mengajar dengan promoter tu, dapat bank lagi best sebab gaji lagi besar sikit kan. Lepas tu dapatlah kerja bank di KL, di apa, Jalan Sultan Ismail. Jalan Tun Perak. You know dekat OCBC Masjid Jamek tu. Bahili tu, situ. Bahili tu kecil je. Dia memang betul-betul depan Masjid Jamek. Sekarang CIMB ada bank Sekarang kan? CIMB. Saya CIMB. Dulu Southern Bank, selepas Bahili Southern Bank take over. Tapi journey dia nak cakap masa kerja bank tu kita dah lupa dah nak sambung belajar. Sebab matlamat Kak Su adalah mak. Jadi dapat duit, dapat gaji, contoh gaji clerical zaman dulu tak banyak tau. Dia start RM700 je. 700 lebih lah Kak Su ingat gaji clerical tahun 95. And dapat bagi duit kat mak 300 sebulan. Bayangkan gaji 700 bagi 300 kat mak. Macam mana kau survive di KL? Allah punya kuasa. Allah punya kuasa tu jawapan. Rezeki yang tak disangka-sangka. Allah punya kuasa kan. Apa yang membuatkan Kak Su ada kekuatan? Gaji 700 nak bagi almost half tu dekat mak kan. Mesti kadang-kadang kita ada rasa doubt, tapi kekuatan untuk bagi, istiqomah bagi tu macam sebab memang kita itu Kak Su rasa tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai anak. Sebab lagi pun adik-beradik yang lain tak senang mana. Dia orang macam kahwin suri rumah, jadi macam tak kerja kan, jadi tak ada income. Jadi kita rasa aku yang tak boleh lepaskan tanggungjawab aku ni untuk bagi kepada mak setiap bulan. Jadi benda tu dalam kepala ni duk lekat lah. Apa saja aku buat untuk mak. Lepas tu bila dah kerja,
kita along the way kita dah naik pangkat apa semua kan, kita kerja. Kak Su pindah beberapa branches, Shah Alam, Kelana Jaya. Kelana Jaya yang last. Pada 2011 Kak Su macam rasa okay, aku dah stable sikit, mungkin aku nak sambung pengajian. Kak Su barulah pergi daftar belajar dekat Universiti Melaya, UM. Kak Su ambil diploma banking. Baru nak start sebab dia tak boleh degree terus. Dia start diploma dulu. And then Kak Su terus ambil IFP, Islamic Financial Planner. Sama dengan CFA lah. Certified Financial Planner. Tahu tak? Orang bank the highest certification adalah CFA or IFP. So dia ada full certification yang you boleh buat semua benda. You boleh buat investment, you boleh buat unit trust, you boleh consult client, buat financial planning. So Kak Su ada that license. So pada belajar dalam 2 tahun setengah macam tu, dah grad, macam nak sambung degree kan. Lepas tu 2015 mak Kak Su meninggal. Kak Su macam alah, mak dah tak ada kan. Jadi masa pergi umrah, balik tu lah yang rasa berhentilah. Sebab mak. Sebab mak je. I kerja sebab mak. Okay. So bila mak dah tak ada tanggungjawab tu, I rasa macam kurang sikit. Jadi kalau I ada ke tak ada rezeki tu untuk I dengan keluarga I je. So start 2016 Kak Su berhenti, ambil keputusan yang besar tu kan. Start lah buat sendiri. Pergi cari klien, unit trust, investment, takaful semua kan. Okay Kak Su, kita tahu Kak Su punya journey adalah memang dulu daripada kecil tolong mak meniaga. Lepas tu Kak Su kerja kilang, guru dan promoter semua tu. Bila Kak Su nampak bakat Kak Su sebagai orang sales pula? Sebab lepas tu Kak Su hijrah tu buat bisnes sendiri, which is takaful semua advisor tu, tapi melibatkan sales kan. So bila Kak Su dapat rasa tu? Sebenarnya masa sekolah pun dah berniaga dah sebenarnya. Bukan setakat berniaga makanan mak kan, bagi jual-jual dekat sekolah kan. Tapi jadi ejen Nutrimatics. Dah zaman sekolah dah jadi ejen dah. Masa sekolah dah jadi ejen. Kalau mak dah. Kalau mahal Kalau mahal jadi jual-jual. Kita pakai comel-comel sikit ke? Saya beli. Gitu. Ya Allah, saya tak boleh dengar perempuan cakap Kelantan ni. Sebab okay, Kak Su zaman pakai kain purple ke? Tahu kain warna purple kan? Ya. Kain purple, lepas tu Dobita ke orang biasa? Kita biasa-biasa je. Biasa-biasa je. Kita tak glamour masa sekolah. Power ni. Ni semua sekolah-sekolah di bawah Yayasan Islam Kelantan. Bawah Tok Guru. Bawah Tok Guru. Rindu Tok Guru. Bawah Tok Guru. So bila sebut Mahat dia, memang orang macam, woi, ni bukan sekolah biasa-biasa. Ya ke? Dulu kita pergi Mahat tu tak reda. Sebab kena pakai tudung labuh, lepas tu pakai kain purple. Tapi Kak Su memang orang Kelantan kan? Kak Su memang Kelantan. Tapi nak jadikan cerita, mak tak tahulah kenapa pilih Kak Su. Daripada adik-beradik 9 orang tu, kita seorang je tercampak kat situ. Sekolah Arab Sekolah Arab. Kalau okey, ni lah sajalah nak korek sedikit lah. Kenapa power sekolah tu? Yalah Allah power, tapi asbab wujud sekolah tu power adalah sebab okay, form 1. Okay, form 1 tu kira bagi saya lah. Form 1 tu untuk orientasi, betul tak? Dia macam orientasi, dia macam weh, sekolah kamu Remove class. Peralihan. dia ada peralihan. Lepas tu kalau okey, kau masuklah form 1 tu. Okay, start je kau form 2, kau dah tak rehat tiap tahun. Form 2 PMRU waktu tu. Ada je exam waktu dia. tu tak tahu zaman Kak Su sekali lah. Form 2 tak ada lagi. Dia start dengan form 3. Form Form 3, lepas tu Form 4 SMU. Lepas tu SPM, lepas tu STU, lepas tu STPM. Ada banyak exam dia. Tapi Form 2 tahun zaman-zaman sepupu saya ada PMRU Form tingkatan 2. Oh ya? Okey, ya PMRU ni dia macam penilaian menengah rendah agama tau. PMR lah tapi agamanya. Agamanya. So PMRU tu dengan SMU tu semua bahasa Arab weh. Sekali dia tulis Arab. Arab weh. Dil, bahasa Arab dan tak ada baris Dil. Oi, tak ada baris. Tak ada baris. Ya, baca macam tu. Tak ada baris. Tak ada maksud. Soalan macam kau baca surat khabar Arab kau tak faham. Kalau kau tak faham habis kau. Habis lah. So kebanyakan student-student Mahat ni, ini semua cousin aku cerita lah. Diorang ni akan hafal kan. Diorang akan menghafal kitab tu. Kitab tu kalau tebal tu lah kau hafal. Ya. Kau suka menghafal lah dulu. Dia umpama buku buku teks kan.
buku tak kita ada fiqh, akhlak, mutalaah apa semua, tauhid. Oh. Semua ni hafal Dil. Sebab tu Daus tu power tau. Daus dah ada kita punya Fani dia Firdaus Mahat tu. juga? Dia Mahat Muhammadi lelaki. Oh. So lain macam. Hafal Hafal. Lain Dil, kau hafal kitab. Kau tingkatan 2 kau dah hafal kitab Dil. Saya sifir pun tak hafal lagi sampai sekarang. Faham tak? Pakai kalkulator. So itu memberi inspirasi lah Kak Su. Lepas tu Kak Su, you give back to your school. Actually Kak Su buat apa yang Kak Su contribute kat situ? Sebenarnya dah lama bagi tu, macam bila kita dah rasa adalah lebih sedikit, ada rezeki sedikit kan. Lepas tu cakap dengan, kebetulan ada kawan-kawan yang masih aktif untuk alumni ni untuk contoh koperasi kan, ataupun dia bagi sumbangan lah dekat sekolah, tengok apa yang kurang. Contohlah dari segi pembangunan ke, ataupun dari segi pelajar-pelajar miskin kan, kita nak bantu. Sebab daripada sekolah sendiri mungkin tak cukup. Student kat sana ramai tau, beribu. Jadi kita terpanggil, kenapa kita tak beri balik? Sedangkan kita sanalah tempat kita menjadi insan. Kan, jadi kita rasa why not? Kita kena bagi balik. Wajib cakap dengan kawan kan. Jadi kita tubuhkan satu alumni ni khas untuk beri balik kepada sekolah kita. Jadi Kak Su memilih untuk ambil 2 orang anak angkat yang pelajar asnaf, untuk support dia orang daripada segi pembelajaran ataupun apa saja yang diperlukan semasa belajar di Mahat tu. Masya Allah. Tapi saya dah tengok dah anak angkat Kak Su, alhamdulillah comel-comel. Kata comel-comel. Comel loteh. Ya, waktu Kak Su post lah macam, uish anak angkat 2 orang comel semua. So diorang orang Kelantan juga ke atau ada daripada KL? Orang Kelantan. Oh, dua orang Kelantan lah. Orang Kelantan. Dia kata 1 lah, dua-dua. Tingkat 4. Ush, dia kata 4 SMU tahun depan SPM. Ya. Tapi Kak Su dengan diorang berdua tu hanya sampai buat Muhammadi je lah. Sebab ini first anak angkat yang Kak Su ambil, kan, daripada dia form, Kak Su ambil dah 2 tahun. Daripada 2020. Okay. 2020 lagi kita support dia. Maknanya sekarang dia form 4 kan. So dia daripada form 2 lagi. Oh, ya. kita support So dia. gambar yang baru-baru ni gambar yang latest lah. Gambar yang latest bukan sebab yang tak form jumpa kan. Oh, PKP. PKP tak jumpa. Jadi semua aktiviti tak ada. Kita just main in online je. Jadi ni bila dah First boleh time. bersemuka, dia invite lah parent. Best lah cerita ni. And even dia pun tak kenal kita. Dia tahu ada orang bantu dia, tapi dia tak tahu siapa. Actually ini memang program yang Kak Su dan alumni buat ke, atau memang benda ni jadi rutin sekolah tu? Tak, baru alumni yang buat. Wow. Dan kita nak jadikan dia rutin. Inilah bila Tuan Fadi selalu cakap kan, nak dapat lebih sedekah. Ya, betul. So Kak Su, ini pun boleh jadi satu cerita yang membuka mata. Sebab kadang-kadang bila orang cerita sedekah-sedekah ni, semua orang ada cerita masing-masing kan. So bila Kak Su berkongsikan benda tu, saya yakin para pendengar kita pun memang terkesan dan macam tengah termenung. Sebab kita pun baru tahu kan Fadil baru-baru ni ada waktu evolusi, orang tegur dia tak podcast apa semua. Lepas tu bawa dia open day kat bawah kan. Betul. Dia panggil nak selfie, kata saya dengar sebelum tidur. So kami sebagai satu tim pun merasakan macam kalau nak buat ni kena bagi ni lah. So saya yakin dengan cerita yang Kak Su kongsikan ni, ramai juga yang terkesan. Kak Su nak share kenapa Kak Su suka beri. Bukan sebab saya saja tau, sebab kita dididik. Mak Kak Su, kita orang bukan orang senang kan. Mak Kak Su ni selalu ajak Kak Su pergi masjid setiap hari Jumaat untuk mendengar ceramah Tok Guru, arwah Tok Guru. Oh, okay. Tok Guru ni Di Aziz. Kelantan, di Masjid Kota Baru tu yang besar tu kan. Masjid utama lah kiranya. Masjid Masjid Muhammadi, negeri. Masjid Muhammadi, Masjid negeri kan. Tok Guru akan mengajar lah setiap pagi selepas subuh. Kuliah dia pukul 8 sampai pukul 10 macam tu. Setiap pagi mak akan heret Kak Su naik kereta sapu kan. Private sapu. Private Okay, sapu. okay. Yes. Yang Okay. taxi penumpang Mana? Dua ya, 5 ya. Betul, 2 ya. Jadi Kak Su macam rutin, mak ni macam dedahkan Kak Su seorang. Kita tak tahu kenapa Dia asbab lah cerita dia, Allah pilih kita kan. Daripada kecil mak bawa heret Kak Su pergi ke masjid, and then bila habis je dia ada ramai orang berniaga kan. Jual etok, jual Allah sedap je lah etok. jual kacang rebus, Kacang ubi rebus. rebus, Sedap je Mul. Sedap Mul. jagung rebus. Aduh. Jadi ni orang-orang berniaga ni kan nak ni kan. Yelah. Dan tak kurang juga ada yang pengemis. Okay. Peminta sedekah ramai.
Orang Kelantan. Sebab dia tahu masa tu lah orang berkumpul ramai, masa tu lah mungkin rezeki dia ada orang beri kan. Jadi mak ni kita tahu dia bukannya kaya, dia tak ada duit mana pun. Dia mengajar Quran mak Kak Su. Dia bawa Kak Su tahu dalam beg dia ada macam berapa ringgit je kan, nak bayar kereta sapu, lepas tu nak beli makanan sikit balik, itu je ada duit kan. Bila orang minta dengan dia, kami lalu je orang minta, dia akan bagi RM2, RM3, RM5, kata mak, kita kan tak ada duit. Kak Su marah mak. Walaupun kita kecil tapi kita tahu dah masa tu kan kekurangan duit ni, kita kan nak survive kan. Lepas tu dia kata tak apa, kita bagi. Dia lebih perlukan daripada kita. Mak cakap gitu. Lepas tu kita kecil, kita tak faham, kita marah lah kan. Tapi bila balik je, ada je anak-anak murid mak yang hantar beras, hantar dapat ikan, balik cash. hantar ubi kat rumah. Tapi kita tak faham masa kecil. Tapi sekarang baru relate lah. Rupanya mak bagi berapa ringgit je, RM5 kan. Tapi kita marah ni sebab dalam poket mak tak ada duit pun. Kenapa mak nak bagi kan? Aku fikir aku nak membeli ni gula-gula aku ni, apa aiskrim aku ni kan. Nanti tak ada bahagian kita kan. Tapi bila balik ada je orang hantar. Daripada situ Kak Su belajar yang beri bukan masa kita ada pun. Beri je. The moment orang perlu, beri je. Jadi daripada situ juga Kak Su pun belajar lah. Bukan nak tunggu kaya baru nak beri. Bukan tunggu kaya baru nak beri. So Kak Su, memberi tu dapat daripada ibunya arwah mak. Lepas tu kita tahu watak riang Kak Su. Soalan ni saya simpan dari tadi kan. Kak Su ni dia kena ada kembar lagi seorang tu. Puan Maria. Apa? Dua ni gabung Memang dengar gelak dah kan nanti. Ini Puan Maria kalau ada kat sebelah ni, rasa sampai subuh esok lah kita borak ni. Banyak betul lah borak kan. Watak riang Kak Su tu kita nampak macam ni lah, senyum selalu, nampak tenang kan. Tapi biasa lah Kak Su, usahawan tak boleh tipu lah kan. Kalau usahawan tu ada masa yang berada di tahap yang bawah, bersendirian. Usahawan tak ramai kawan, betul Kak Su kan? Betul. Jadi boleh tak kongsi di mana di saat Kak Su melalui zaman yang Kak Su rasa macam ya Allah teruknya, apa yang Kak Su buat, apa yang Kak Su rasa, boleh tak kongsi dengan kami semua? Okay, bila dah jadi usahawan kan, sebenarnya kita first fikiran kita boleh jadi kaya. Nak berniaga je nak kaya kan. Semua orang fikir macam tu kan. Semua orang fikir macam tu kan. Boleh kaya sekelip mata pula tu boleh fikir kan. Lepas tu bila dah terjun bidang ni, rasa macam salah ke aku buat ni sebenarnya. Nak patah balik tak boleh sebab apa? Rasa macam rugi tau patah balik sebab kita dah habis tenaga, kita dah habis RM1 kan. Kita pun dah macam beri kepercayaan kepada orang untuk bersama-sama kita. Kenapa kita nak sekerak jalan? Kan. Jadi bila masa awal-awal cerita dia, memang kita orang struggle. Sebab apa? Matlamat kita bila mindset kita nak kaya kan, tapi tak dapat, dia jadi sakit, frust gila. Expectation equals to frustration, betul. Jadi bila kita berada dalam frust, buat kerja pun frust kan, kita akan tak deliver. Kita akan tak move on. Jadi Kak Su mencari-cari siapa sebenarnya yang boleh bantu aku ni dengan cari guru je. Sebab kita ingat the moment kau start business, duit kau dah labur, dia akan datang balik. ROI tu kan. Dia tak jadi macam tu, dia tak semudah macam tu. Banyak lagi sebenarnya yang bila kita tengok pengalaman orang lain, Kak Su belajar, gila weh 5 tahun baru boleh nak dapat ROI. Kita baru berapa tahun, habislah nak cakap itu kan. Habislah aku kan. Tapi nasib baik bila Kak Su jumpa dengan guru, especially Tuan Fadil lah yang banyak ajar kita. Sebenarnya kau buat bisnes ni bukan semata-mata untuk dunia. Kau kena balance kan, kau boleh tempah kau punya saham akhirat tu dengan sebab berniaga juga. Sebab apa? Kau boleh bagi banyak manfaat melalui perniagaan sebenarnya. So daripada situ Kak Su tukar mindset. Bukan untuk kaya dah, untuk tolong orang. Lagi satu, sebab Kak Su cakap tadi kan, keluarga Kak Su tak kaya. Daripada kita, kalau Kak Su bekerja sebagai katalah financial planner kan, Kak Su boleh ada duit sendiri, betul tak? Betul. And I have my own, I boleh kumpul banyak-banyak pun, I boleh bina aset banyak through my career tadi, betul tak? Betul. Tapi sejauh mana I nak beri-beri macam tu kat dia orang. Tapi sekurang-kurangnya kalau I ada empire perniagaan, I boleh beri ruang ruang pekerjaan kepada dia orang.
kan, peluang pekerjaan, maknanya diorang boleh datang kerja, diorang boleh datang berniaga dengan kita sama-sama. Jadi I nampak sebab Allah pilih kita untuk kau berniaga because ramai sangat orang kat luar sana yang kau boleh bantu. Keluarga dulu Allah kata kan. Betul. So, jadi dengan ni lah, dengan beri peluang pekerjaan, dengan kalau ada rezeki lebih sedikit, kita boleh bantu dia orang semua. Masya Allah. Okey, cakap pasal perniagaan kan. Kak Su, kita tahu kalau cakap Kak Su ni memang lama kan. Ni, tadi waktu kita tengah borak-borak, Sampai ada orang hantar Sampai dah. Ya Allah. Afia Walid. Afia Walid. Depan founder terus. Okey, Kak Su, mungkin kita boleh cerita. Okey, ni Afia Walid Pure Bird's Nest with white fungus and rock sugar. Yang saya pegang ni produk apa, Kak Su? Alalang kita cerita terus. Okey, dah tahu kan semua Afia Walid ni memang kita keluarkan produk minuman kesihatan sarang burung yang original, yang natural, yang tak ada campur dengan collagen ke preservatif ke, tak ada. Dia original. Yang Z pegang ni adalah kita punya original flavor. Oh, dia original flavor lah. Original flavor. Untung korang sebab korang dapat benda ni free. Saya bagi kat korang hari ni. Ya? Saya Terus. bukan nak tunjuk je dalam dia. Boleh kongsi sebab saya buka Kak Su bagi. tak memang kita bagi, memang kita bawa untuk ni, untuk saya rasa dengan tuan dia rasa. Alhamdulillah. Kena rasa dia. Kena rasa. Rasa dekat live dia, tolong. Okey. Rasa dekat live. So ini adalah produk Afia Walid yang mana kita orang nak bantu ramai orang untuk dapatkan kesihatan kulit, kesihatan immune system. So patut kulit Kak Su macam ni lah. Tadi pun kita dah sama-sama cakap, Kak Su, kenapa macam nampak muda ni? Okey, Kak Su, yang saya pegang ni, apa bezanya dengan tadi? Yang ini premium, yang ini mahal sedikit lah. Kita kata untuk orang yang nakkan lebih ingredient kat dalam. So sarang burung dia lebih banyak. Jadi yang ini lebih efek dia. Okey, kita tanya harga pula. Okey. Kalau premium ni harga Kalau premium harga mampu milik sebab kalau sarang burung kita tengok dekat luar sana yang pure sangat mahal. Okay. Harga raw dia pun 10,000 sekilo. Tapi kita jual yang ni untuk kata orang semua boleh rasa kan. Premium RM135 sekotak. Okay. Manakala yang original ni RM60 saja. So kita buat dua target. Okay. Kalau you rasa you tak mampu untuk minum yang premium, boleh minum yang biasa punya. Yang basic pun saya nampak Zat. Penuh sarang burung. Itulah, jap. Cantik je, Dil. Cantik. Cantik. Premium. Terima kasih. Okey, itu bukan. Boleh. Everything we do is about you. We know exactly what you want. Surat From cinta. manufacturer who creates exciting and exquisite new flavors, we prioritize what you need bertiga. to get on your way. We strive to keep the best and add value to your taste and well-being. That's what Afia Walid runs on. Our mission is to promote optimum health and overall well-being for all of you. Semoga anda beroleh afiah, which is kesejahteraan dan kesihatan yang berpanjangan. Amin. Amin ya Rabbal. Wow, bestnya. Guys, kalau you guys bagi doa sekali. bila you guys doa. beli Afia Walid yang premium ni, you guys akan dapat benda tu So very, saya buka ni Boleh. Dia ada Sila. macam stiker. Kan guys, dia macam ada stiker. Buka. Dalam ni. Dalam ni. Ush, kita tunjuk sikit kat penonton. Nampak? Ni kita boleh angkat dia sangat. Okey. Apa dia punya dalam tu? Wow. Ya. Oh. Macam tempat simpan emas. Okey, Din. Kan? Ya. Oh, kan? Rasa sekarang boleh tak? Boleh. Rasa sekarang boleh nah. Fadil, untuk awak satu. Bismillah. Okey. Rasa Minum dia je kat Su. Minum macam tu je. Sabar dulu. Pernah minum tak? Pernah. Sabar Din. Okey. So kita Kak ni Su nak record tu. Oh, Kak Su nak record Din. Okey, jap. Okey, ni satu. Bunyi dia dah pop. buka dah. Din, sabar Asad Din. Okey, so dekat tengah hang tu, yang premium. Ni yang Okey. basic. Basic. Okey, so Makan sekali dua tak apa ke Su? Boleh. Oh, boleh. Dia tak ada apa? okey. Dah Din. Dia tak ada pantang larang lah. Tak, saya teruja tengok tuan kita. Anak dia lah. Okey, so yang ni yang basic. Okey, kita minum basic dulu lah. Minum basic dulu. Okey, Yang premium ni kita biar kita pilih dulu. Okey. Kau dah buka Belum. Dengar bunyi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, aku pula bismillahirrahmanirrahim. Okey, so macam mana ni? Nak minum? Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Afia Kak Walid Su selalu guys. ajar baca doa Allahumma inni as'alukal afiyah.
Oh, nama Afia. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, kurniakanlah aku kesihatan afiah. Ya Allah, Sedap. Oh, Din. Selalu kan healthy food, healthy ni kurang kan. Tapi yang ni rasa macam dessert dah. Kan? Rasa dessert kan? Saya jujur lah, saya sebenarnya first time minum air sarang burung ni. Oh, Pernah ya? minum tak? Dia punya bits tu rasa macam kelapa-kelapa, sedap ke? Macam Apa pula first time? Hari tu kat Funnel Show kita pernah minum lah. Oh, pernah. minum Jangan sejuk, letak ais lagi sedap. Kan? Betul lah. Betul lah. Betul lah. Rasa dessert. Yang macam kelapa ni apa? Sarang burung lah? Sarang burung Bukan tu. kelapa Dia sarang burung. Ui, rasa macam kelapa. Rasa Kan? macam kelapa. Rasa kelapa kan? Sedap kan? Sedap. Dia macam mengunyah, macam jelly. Ya. Kepada anda yang nak dapatkan Afia Walid ni, nak jadi ejen ke tambah income, boleh pergi ke mana Kak Su? Boleh pergi ke Afia Walid, kita punya website. Okey, website. afiawalid.com afiawalid.com. ataupun kita punya Afia Walid IG, Instagram kita. Okey Kak Su. Okey. Kita dah try Kak Su punya, sedap. Dah try Afia Walid. Afia Walid Kak Su punya produk, sedap. boleh misleading kan, bahaya. Bahaya orang yang mendengar. Astaghfirullahalazim. Okey, so kita nak cerita pula. Tadi Kak Su ada kongsi sikit lah. Waktu tu zaman bersorangan, baru bercari guru. Selama setahun lah, Kak Su dah habis setahun dengan Fanivo dan Tuan Fahdi. Kak Su ni special, dia presiden one-to-one coaching bersama Tuan Fahdi sebelas kali. Yes. Nasihat Tuan Fahdi yang melekat di hati jiwa sampai sekarang, Kak Su ingat? Okey, sebenarnya banyak tau. Tuan Fahdi banyak bagi orang kata apa nama dia? Keywords. Yang macam melekat lah dalam minda kita kan sampai hari ni. Ada beberapa yang paling Kak Su ingat adalah dia cerita pasal satu yang Kak Su nak ingat dia bagi tahu yang paling Kak Su tak boleh lupa adalah tiba-tiba dia tak datang. Sekejap, sebab banyak kan? Banyak kan? Antaranya adalah kalau nak buat benda, kalau nak buat sesuatu, buat sesungguh. Yes. Okey, satu. Itu memang Kak Su dalam kita punya diary pun memang ada lah. Tapi bila fikirkan satu masa kita give up, kan? Bila fikir bisnes ni tak jadi apa yang kita nak, kadang-kadang kita rasa okey lah, that's it kot, kan? Tapi bila Tuan Fahdi kata kalau kau nak buat sesuatu, buat sesungguh. Sebab kalau kau tak buat sesungguh pun kau akan mati. So itu kan. Buat mati tak buat mati. Buat mati, apa? Buat mati tak buat pun Buat mati. mati. Tak buat pun mati. Jadi baiklah aku buat. Alah-alah aku buat, aku all out lah, sungguh-sungguh lah. Kenapa aku perlu bazirkan tenaga aku yang aku dah banyak curahkan, tiba-tiba aku nak halfway, aku nak stop kan. Jadi satu yang Kak Su dapat. And then dua, dia kata kalau kau buat, cerita dia banyak dia relatekan dengan alam akhirat. Yang which is kalau kita berniaga, kita nampak dunia je semata-mata kan. And dia banyak buka minda Kak Su, buka mata Kak Su untuk tengok juga di akhirat nanti. Kau buat ni, saham kau nanti di mana. Jadi itu yang Kak Su pegang lah sebenarnya. And Kak Su kalau boleh kita nak teruskan tau. Bila berniaga ni Kak Su nak cakap lah dengan orang yang berniaga kat luar sana kan. Janganlah main redah je. Sebab dia penat. Dia akan buat berulang-ulang kali melakukan kesilapan yang sama. Tapi sebab bila kita berguru ni, guru boleh tegur kita apa yang kita buat salah. And then guru juga yang cakap katalah kita rasa kita betul dah. Kak Su pengalaman 20 tahun banking, aku rasa aku dah hebat dah. Dalam hati tau. Dalam hati. Tapi bila kita belajar, kita berguru, kita kosongkan cup kita tu. Kita macam rendahkan diri, letak kita bawah, and then kita belajar, rupanya ya Allah, bodoh gila aku. Kita realise yang kita sebenarnya jahilnya, ya Allah. Yang kita rasa kita bangga-bangga dulu dengan pengalaman kita tu sebenarnya sangat salah. Jadi bila belajar, rupanya Kak Su dapatlah banyak sebenarnya kan. And I really appreciate bila I berada dalam circle orang-orang bisnes juga, which is kita banyak tengok dia. Tengok orang yang berjaya. Sebab kita dengar orang kata kalau kau nak jadi jutawan, kau kena duduk circle 5 orang jutawan. Kau akan menjadi orang yang ke-6.
Jadi same goes bila I nak berjaya, I kena cari circle-circle orang yang berjaya, especially dalam circle Tuan Fadi. Dengan kan kita tahu Tuan Fadi circle-circle dia siapa. Jadi pergi cari dia orang. And insya-Allah kita akan jadi one of them. InsyaAllah. Itu yang Kak Su pegang lah. Wow, thank you Kak Su. Rasanya begitu tercabar. Kenapa Fadil dah senyum? Tak, ada satu soalan. Boleh tanya? Boleh. So, Kak Su, saya tahu rata-rata student kita bila nak one-to-one coaching tu dah ada perasaan. Ya. Aku Boleh tak kongsi kepada orang ramai apa yang Kak Su rasa sebelum one-to-one coaching bersama Tuan Fadi dan selepas apa yang Kak Su rasa? sebelum okay, kalau sebelum macam Kak Su cakap lah tadi, bajet pandai. Sekali bila dah belajar rupanya bodoh aku ni. Allahu Akbar. Tapi belajarlah sebab apa? Bila ada guru ni dia tak dia macam suluh. Dia macam torchlight kita lah. Lilin kan? Macam lilin kan. Ibarat diberi cahaya supaya kita tak terjun gaung. And perbezaan dulu dulu Kak Su main redah. Kak Su rasa aku dah buat ni betul. And then yet kita rasa banyak gila kita berhabis. Kita waste our energy, our money kan. Rupanya. And then bila berguru ni kita tahu dah sebenarnya ni tak boleh buat. You nak save tak your money kan. Sebab orang berniaga pasal duit. Jadi you tak boleh simply tabur macam tu je untuk dapat balik. Dia tak jadi tau. Kalau fikiran Kak Su ingat tabur kan. Kan. Nanti ROI datang collect. Harvest kan. Tak. Dia tak jadi macam tu Zack. Seriously. And Kak Su nak kawan-kawan dekat lain jangan jadi macam Kak Su. Cari guru awal-awal. Sebab walaupun Kak Su kata memang I baru 3 tahun, tapi ada juga masa I buat kesilapan yang banyak. Kan rasa macam nak cepat kaya. Nak cepat sangat dapat ROI. Dia tak jadi macam tu. Dia kena sabar. Tuan Fadi kata trust the process kan. Process equal to happiness. Progress. Progress. Yang penting you usaha je. You non-stop usaha-usaha. Tak jadi A buat B, tak jadi B buat C. As long as you tak berhenti. Betul. Ramai orang suka menerima return, tapi mereka tidak berani untuk memberi. So itu adalah cabaran dan mostly usahawan-usahawan yang kita tengok yang berjaya, alhamdulillah, sebab diorang ni tak takut. Orang dah tengok kan, makcik-makcik, akak-akak kecil comel-comel tu, tapi semangat dia lain macam. Kental. Ini kadang-kadang macam badan-badan besar macam Zack ni. Nampak gagah orang kan, tapi lembik rupanya. Lembik rupanya kan. S. Alif, ba, ta. Lepas tu S. Mana datang S? Sa. Rahim Bakery ni, kau dapat jemput dia, gempak dia kan. Okey Kak Su, terima kasih banyak Kak Su. Saya rasa banyak dah yang kita dapat daripada Kak Su. Okey, sebelum kita tamat, kita nak minum premium. Yang premium ni pula apa beza dia? Tengok saya pula nak try. Okey, sabar. Dia ada 18% apa yang lebih daripada yang tadi? Lebih ingredient dia. Lebih sarang burung. So, kenapa kena minum? Ni lain macam ni premium ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak strong sikit. Dia manis. Dia premium betul lah. Dia banyak sikit kan. Setiap minum tu tak boleh nak cakap. Kena sedap lah. Kena kunyah Saya dah lama dah tak minum ni. Sarang burung yang Zack minum, Afia Walid lah. Mula-mula kenal Afia Walid dulu, minum kan, Afia Walid ni kan. Sejak macam ni punya rasa minuman sarang burung. Yelah, minuman sarang burung bukan minuman kebiasaan kita. Tapi kalau kita minum, kita akan rasa macam pernah aku minum air ni. Tapi di mana ya? Faham tak? Faham tak? Sebab dia macam saya kata tadi, ada rasa macam jelly-jelly, kelapa-kelapa. Bits kelapa. Sedap. Kita ingatkan macam air ubat dia macam rasa apa kan. Tapi ni tak, dia memang dessert. Dia dessert, boleh back to back minum. Lepas tu Kak Su, apa kebaikan kalau kita mengamalkan Afia Walid ni? Okay, nak share lah. Sebenarnya dia terbukti pada diri sendiri. Kak Su memang pengamal minuman sarang burung ni. So dah 2 tahun Kak Su minum. Kesan dia yang Kak Su dapat, especially dekat kulit. Okay. Kulit orang perempuan masalah utama jerawat.
Lepas tu parut kan. And then kulit Kat Sumac, kusam. Mac. Lepas tu kulit kusam. Ni memang cerita dia dah amal 2 tahun ni macam Kak Su nampak perubahan tu, kulit makin lembab. Kulit tak kering tak payah nak pakai lotion. Sometimes ni betul Kak Su cerita jujur. Kita tidur aircon. Betul, kulit kering lah. Pagi besok kan kita rasa macam kulit kita bersisik tau. Tapi ni tak. Kak Su tak payah lembab je kulit kita. Bukan muka je, satu badan. Sebab tu kita tahu Chinese kan, dia orang memang dah amalkan lama. Betul. And kalau perasan kulit dia orang macam cantik sikit kan. Especially kalau yang amal sarang burung, kita nampak orang tua pun kulit dia tegang. Dulu masa sedap lah tu. Sedap lah. Kak Su minta maaf, bukan nak potong kau. Sedap boy ni. Sedap kan. Tapi Dia mana tak puas tau. Dia macam kecil. Dia macam tak puas tau. Okay, saya nak member. Kak Su mungkin buat 1 liter. Jangan. Dia tak perlu minum banyak. Sebab dia cukup kalau macam 75 ml sehari dah cukup dah untuk bekalkan kulit kita hydrate. Wish. Kulit, lepas tu paru-paru, orang yang selalu batuk kan, demam, demam kuat ataupun sesama yang non-stop ada resedung kan, bersin-bersin, ni bagus. Ya Allah. Zack, actually sebenarnya bercakap ni hidung tengah tersumbat ni. Alah lupa kita tak bawa balm. Kita ada buat balm. Balm tu pakai. wife Zack pakai sampai sekarang. Pakai. Dah pasing-pasing lah. Balm tu memang best. Sebab pernah dapat Kak Su dengan Puan Maria bagi dulu. Lepas tu Zack bagi dapat. wife. Guna Wife pakai lah. sampai sekarang. Ya. Tu kalau Tak blocking silap Zack nose, dia ada beli kat kot. blocking nose, sapu je dekat hidung, nanti rasa clear. Boleh nafas. Dan jangan risau, kalau siapa nak beli, saya rasa saya sarankan sebab ada halal, GMP, ada itu yang paling nutrition. penting. Halal dan thayyiban. Kan. Okey Kak Su, terima kasih banyak Kak Su di atas masa yang telah diluangkan. Kita tahu Kak Su orang yang sangat sibuk. Kisah kepada Puan Maria. Yes. InsyaAllah. And next kalau kita panggil Puan Maria Kak, best Best kau. Dengar cerita di sebalik cerita. Macam mana Puan Maria boleh kenal Kak Su? Tu macam-macam. Itu satu lagi satu yang saya nak tanya Dil. Macam mana Puan Maria daripada dulu boleh tukar jadi macam sekarang? Itu yang balik saya nak tanya. Sebab inspiring. Sangat-sangat inspiring tau tak? Kan? Okay Kak Su, sebelum kita tutup tirai untuk kisah inspirasi ni, Kak Su ada apa-apa ke yang nak disampaikan kepada mereka di luar sana, dan yang mungkin ada impian seperti mana Kak Su 20 tahun lepas, 10 tahun lepas? Mungkin banker pun ada dengar kan. Silakan Kak Su. Okey, untuk sahabat-sahabat di luar sana, pertama sekali apa saja yang kita buat, kita kena letakkan matlamat ataupun goals lah. Sebenarnya yang menggerakkan Kak Su hari ini adalah sebabkan matlamat. Kalau dulu matlamat Kak Su adalah ibu, apa saja yang kita nak buat tu kita non-stop. Jangan pernah berhenti. And goals, yang betapa pentingnya goals kan sebenarnya. Kalau kita tak ada matlamat, kita tak boleh kita tak ada action lah, cerita dia. So that's why letak goals dekat depan, and then dia akan kita akan sendiri motivated untuk buat, untuk take the action, untuk terus capai impian-impian kita. And then satu lagi, kalau nak buat sesuatu tu jangan sekerak jalan. Sebab apa? Kita memang along the way memang ada hiccup kan. Orang kata memang akan ada demotivated sometimes. Tapi macam mana kita nak bangkit balik, cari circle kita, cari guru kita, and then kita dapat balik the motivation untuk kita terus gerak untuk capai all the impians kita. Jadi jangan pernah berhentilah sebenarnya. If kita nak cari macam mana kita nak dapatkan impian kita tu, follow je orang-orang yang berjaya dah. Sebab kita nampak orang berjaya ni nampak happy je kan. Tapi bila you laluinya sendiri, dia bukan kisah happy je. Dia ada kisah duka dia yang banyak tu. Yang penting you kena cekal. You kena orang kata ni apa nak yang tega ni apa? Kental. Kental, yes. Hati kena kental. Yes. Hati kena kental. Hati kena kental, babe. Tak boleh jadi tisu. Tak boleh jadi tisu. Tisu belakang. Depan orang kena tunjuk kental. Yeah. Demo nak nego, demo kena bagai. Debe dalam hati. Debe dalam hati. Jangan debe kat orang. Betul. Okey, Kak Su, terima kasih banyak Kak Su. Kita dengarkan perkongsian hadis
daripada Tuan Fadi pula Yes. Tapi kita rehat dulu, kita kembali selepas ini di Final Evo Podcast. Assalamualaikum, saya Afzan. Saya daripada Seremban, Negeri Sembilan. Sekarang ni saya menjual produk kesihatan. Dia lebih kepada jus dan minuman. Alhamdulillah bila saya tengok explanation tentang puasa punya sistem, saya nampak saya boleh buat upselling kepada customer yang akan membeli produk saya dengan cara CRM, blasting dengan sales lah. Ikutkan sebenarnya produk ni lebih kepada offline, tapi bila saya nampak puasa ni, saya fikir dengan cara puasa boleh buat online punya marketing. Lepas tu bila saya nampak dengan cara ni, benda ni boleh buat dengan sambil. Maksudnya bila saya ada kerja tetap, lepas habis kerja tetap saya boleh fokus untuk saya buat bisnes lah dengan menggunakan sistem puasa. Kalau ikutkan ramai lagi pekerja dekat luar sana macam Foodpanda, GrabFood, Shopee, ikutkan masa lebih kurang. Macam contoh Foodpanda mungkin ada masa pagi, petang dia free. Macam Grab mungkin dia malam, siang dia free. So dengan masa yang diorang ada tu, diorang boleh gunakan sistem ni untuk diorang buatkan bisnes diorang. Tu recommend daripada saya lah. Lepas tu apa yang saya belajar hari ni adalah sistem blast. Sistem blast yang saya pernah buat sebelum ni tak pernah dapat sambutan yang macam apa saya buat hari ni lah. Bila saya belajar hari ni dengan cara yang Coach Fahmi ajar, Alhamdulillah ada yang tak nak tahu produk saya, ada yang bertanya pasal produk saya, macam apa kebaikan produk ni, bila produk ni launch, ada tak sedikit, ada nak tahulah. So bila saya tengok ada feedback macam ni, Alhamdulillah mungkin ini salah satu semangat baru untuk saya buat bisnes lah. InsyaAllah dengan adanya produk sistem puasa ni, saya rasa mana-mana yang nak buat bisnes pun insyaAllah akan lebih fokus and akan lebih semangat dan akan lebih confident dengan apa yang diorang buat. Okay, welcome back dengan Funny Evo Podcast. Betul? Betul tu. Takut terbalik. Tak, kenapa? Okey Tak, rasa macam tak cukup masa dengan Kak Su tadi. kan? Macam-macam dia punya Macam-macam dia punya kisah. sharing, dia punya kisah. Tak sangka kan. nak jadi seketul Suhaiza. Seketul Puan Suhaiza kita Dia ni. seorang Puan Suhaiza yang sangat-sangat ialah Jeninya lah. Jenis yang tak sangka. Memang betul-betul kau pilih mak. Betul. Letak mak nombor satu kat dunia ni. Kalau tak mak nombor satu, macam dah curah. Terinspirasi betul. Baik Tuan Fadi. Kalau tadi sebelum kisah inspirasi, kita ada berbual dengan Tuan Fadi dan kita ada tanyakan Tuan Fadi untuk share apakah ayat itu. Yang orang cakap tu. You guys dengar baik-baik. Kepada pendengar, dengar baik-baik sebab ayat ni dia simple tapi memang mengubah hidup. Betul. Dan tercengang, dan inilah yang saya share dengan wife saya waktu on the way balik daripada office malam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, ayat ni saya dapat daripada ketika mana saya berada di satu tempat di Jerteh. Masa tu Terengganu. Masa tu cikgu saya dia telefon saya. Dia kata, Tuan Fadi ada kat mana? Saya kata saya ada dekat Pasir Putih. Boleh tuan jumpa dengan saya selepas maghrib atau selepas isyak. Jadi saya pun kira-kira, saya kata selepas maghrib tuan, insya-Allah kita isyak sama-sama. Saya pergi jumpa dengan guru saya tu, Ustaz Faturi. Kemudian Ustaz Faturi bagi tahu minggu depan Ambo akan ke New Zealand. Selama 2 bulan. Jadi Ambo tak ada 2 bulan. Jadi Ambo akan kenalkan tuan dengan seorang hamba Allah ni, yang kalau tuan ada apa-apa masalah, tuan boleh contact dengan dia. Maksudnya nak jumpa, ada anything kan. Jadi saya pun jumpa. Alhamdulillah, pergi jumpa tu, saya tanya, Haji duduk kat mana? Dia kata, saya duduk kat Kota Damansara. Saya terkejut. Masya Allah, duduk Kota Damansara kan. Tapi kebetulan dia duduk dekat Jetty masa tu. Jadi kita orang borak-borak malam tu. Maka terkeluarlah satu pertanyaan yang selama ini membelenggu saya. Adalah something happen in my life yang saya ada nak buat satu keputusan. Tapi sangat susah nak buat keputusan tu. Sangat susah, sangat sukar. Dan keputusan tu dah ambil masa saya almost 1 tahun. Masa 1 tahun saya nak buat keputusan tu. Alhamdulillah dijawab dengan hanya 1 ayat beberapa saat pada malam tu. Alhamdulillah lepas kita doa semua, ya Allah berilah aku jalan untuk keluar pada masalah. For 1 year dah masalah ni kan. Dan ayat tu, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tu, siapa yang nak tahu kan? Dia tak keluar ni mungkin semua, ada muka semua. Ada orang kata tak sempat cakap sekali lagi kan. Nanti tak ingat, lupa, tak apa. Ayat tu saya dah tulis di Twitter saya. Follow cepat-cepat. Follow Twitter. Ni Twitter, follow sekarang. Okey, ni Twitter. Okey.
Ayat dia saya dah tulis kat Twitter. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin dengan asbab itu syirik. Tak guna asbab itu jahil. Saya ulang. Yakin dengan asbab itu syirik. Tak guna asbab itu jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Ayat yang pertama. Yakin dengan asbab itu syirik. Kita yakin gaji yang memberikan kita ni rezeki. Syirik. Kita beli insurans yang akan selamatkan saya. Itu syirik. Right? Kita beli apa-apalah kan. Kalau kita kata, kalau pernah dengar Ustaz Azhar cakap dalam satu kuliah pun, kita percaya dengan benda ni pun syirik. Ayat yang kedua. Tak guna asbab itu jahil. Apa maksud dia? Saya lapar, tapi saya tak nak makan. Itu jahil, bodoh nama dia. Kau pergi makanlah. Asbab kenyang kan makan. Saya nak anak, tapi saya tak nak kahwin. Itu jahil nama dia. Pergi kahwin, dapat anak insyaAllah. Jadi nak fahamkan benda ni, yakin dengan asbab itu syirik. Kita tak boleh yakin dengan asbab. Kita kena yakin dengan pemilik asbab. Allah yang boleh mendatangkan manfaat, dan Allah juga yang boleh mendatangkan mudarat. Api yang membakar Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, siapa yang campak Nabi Ibrahim ke dalam api? Oh, tak ingat cerita. Raja Namrud, silap saya. Mesir Raja Namrud, silap saya. Dicampak. Raja lah. Si raja ni campak Nabi Ibrahim dalam api. Yang kita nampak, raja tu yang campak. Yang kita tak nampak, hakikat yang menggerakkan hati si raja campak itu Allah. Sebab Allah nak uji iman Nabi Ibrahim. Jadi Allah gerakkan si raja ni campak Nabi Ibrahim masuk dalam api. Bila Nabi Ibrahim dah masuk dalam api, Allah nak uji iman Nabi Ibrahim. Itu hakikat. Hakikat yang Allah nak uji iman Nabi Ibrahim. Bila duduk dalam api pun takut nak bakar Nabi Ibrahim. Ini Nabi. Macam mana api nak bakar Nabi, betul tak? Jadi api pun kena minta izin dengan Allah. Wahai Allah, macam mana ni? Nak bakar ke tak Nabi Ibrahim? Allah kata apa? Sejuk. Jangan bakar. Api pun tak boleh bagi manfaat, api pun tak boleh bagi mudarat tanpa izin Allah. Apa berlaku? Api pun jadi sejuk. Dan tidak membakar satu bulu roma pun Nabi Ibrahim. So, api pun tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat tanpa Allah izin. Boleh faham? Faham. Jadi asbab-asbab ni yang berlaku dalam hidup kita tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Duit gaji kita tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat kalau tanpa izin Allah. Jadi kita kena faham hakikat dekat belakang adalah Allah. Jadi yakin kepada Allah, bukan yakin kepada asbab. Dunia sekarang ni bukan majoriti, semua orang hampir keseluruhan yakin dengan asbab. Betul. Kalau saya ada kereta mahal, orang respect saya. Yang dia tak faham, respect itu yang bergerakkan hati untuk respect dia tu Allah. Kalau saya ni pakai baju mahal, apa? Ralph Lauren. Apa benda macam nak sebut tu kan? Nampak baju polo, maka saya nampak yakin. Itu yakin dengan asbab. Bila yakin dengan asbab, apa berlaku? Syirik InsyaAllah. Tidak guna asbab, itu jahil. Itu jahil. Maksudnya perlu tak pakai baju handsome, cantik? Perlu lah. Perlu. Tapi bukan yakin atas baju itu. Yes. Tapi perlu tak buat? Perlu tak pakai baju cantik? Perlu. Elok. Perlu tak pakai kereta elok? Perlu. Perlu. Itu asbab. Tak guna asbab itu jahil. Bodoh lah. Kan? Otak dah nak mikir. Pakar otaknya. Kan? Sebab yang bagi kenyang itu Allah. Betul. Tapi asbab makan tu kena makan tak? Kena makan. Macam episod sebelum ni Tuan Fadil dah kongsikan, hak kita untuk usaha. Hak Allah bagi Betul. rezeki. Allah bagi rezeki. Betul. Baik, jadi Tuan InsyaAllah. Fadil. Oh, terima kasih Tuan Fadil, Pak. Mantap kan? Allah bagi mantap. Allah bagi. Okey. Mantap. So, kita nak tanya sebelum Tuan Fadil kongsikan hadis untuk episod kali ni, kita nak tanya kriteria pasukan untuk bina bisnes yang luar biasa. Okay, ada 5. Right? Bismillahirrahmanirrahim. So, kita cepat. Memilih
general perang, memilih ketua dalam syarikat. Ketua orang yang akan duduk dekat atas sikit. Manager ke, C level ke, C-suite level ke, vice president punya level ke, ada 5. Okay. Dan 5 ini diceritakan di dalam buku Arts of War, Suzun. Arts of War. So anda semua boleh baca. Jangan malas baca. Bila malas baca kita tak pandai lah. So 5 kriteria. Bila pada zaman itu nak pergi berperang, general dipilih nombor 1 mesti bijak. Bijaksana. Bijak. Jadi kita tengok manager kita ni yang so called, oh ini leader saya, bijak tak dia? Faham tak? Kalau ini leader saya tapi bila buat keputusan saya, asal nak buat decision je saya, bijak tak? Tak bijak lah tu. Itu company tak growing. Nombor 1 mesti bijak. Mengatur strategi. Tuan, saya rasa strategi begini lebih baik. Dia yang bagi suggestion. Bijaklah tu. Ini tuan, apa kita nak buat? Itu bukan leader. Itu follower, itu operation. Dia faham? Itu nombor 1. Nombor 2 adalah dia mesti ada integrity. Mesti amanah. Jujur, betul. Jujur, amanah. Maksudnya kalau dia kata dia nak buat, dia akan pastikan dia buat. Dia amanah dengan kerja dia. Dia bukan sambil lewa kan. Dia fikir dia lebih fikir untuk kesenangan dia, bukannya nak settlekan apa yang diamanahkan. So nombor 2 is integrity. Dia tak menipu. Kalau data, bos minta data, dia bagi data yang tepat kan. Dia bukan just nak alah bagi je lah apa-apa yang ada kan. Right? Itu nombor 2. Nombor 3 adalah ihsan. Dia ada sifat ihsan. Ihsan ni dalam tim pasukan dia, katakanlah orang tu sakit, dia pergi ziarah orang tu. Dia tanya khabar. Kalau tak boleh ziarah pun dia tanya khabar macam mana, so far okey ke tak okey kan. Dia ada empathy. So general ni kita ingat mestilah orang yang ganas kan. Apa nak empathy, tapi ikut buku Art of War untuk membina pasukan yang luar biasa, general tu mesti ada empathy. Alright? Dia bukan sekadar nampak gagah, tapi dia kena ada taman, hati ada taman. Alright. Nombor 4, dia mesti ada disiplin. Dia mesti ada disiplin. Orang tak ada disiplin, dia tak boleh jadi ketua. Habislah. Ini leader saya, tapi datang lambat ataupun jadual pun tak ikut, there's no discipline, datang office pun pakai baju tak elok, macam tu, tak disiplin kan. So disiplin is very important untuk jadi ketua kan. So nombor 5 adalah dia mesti ni penting ni. Dia bijak gila, dia ni integrity tinggi, dia ni baik gila lah dengan orang ni kan. Lepas tu dia ni disiplin kau, tapi dia chicken. Pengecut. Tak berani nak buat keputusan. Chicken kan. Orang panggil chicken. Orang putih punya cerita mesti chicken mesti marah kan. Dia ni tak berani. Dia tak boleh jadi leader. Orang nak jadi leader mesti berani buat keputusan. Dia mesti berani. Kalau dia kata A dan A ni betul, dia akan pastikan dia akan buat. Dia berani nak suarakan. Dia bukan chicken lah kan. Pengecut. Macam mana nak jadi ketua? Takut kan. Macam itulah. Sedap kita kata kepada orang. Kita sebagai business owner, kebanyakan business owner minta maaf, saya kata takut. Kata pengecut, marah pula orang kan. Nak buat video pun takut. Celah mana kau nak ada tim yang luar biasa? Dia sendiri pun takut. Sebut pengecut marah kan. Tapi minta maaf, pengecut, takut, dia tak berani. Buat video pun tak berani, apatah lagi nak membina pasukan kan. Macam itulah, insyaAllah 5. 5. Ini FYP ni. Yes, FYP terus. 5 tu mahal. Tuan Fadi, terima kasih banyak Tuan Fadi. Macam-macam kita dapat untuk episod kali ni juga. Saya rasa setiap episod pun kita memberi manfaat seperti biasa. Fadil, kita nak usaha ke arah situ. Baik, jadi sebelum kita tamatkan episod kali ni, jom kita dengarkan perkongsian hadis untuk hari ini. InsyaAllah. Bismillah. Saya jumpa hadis ni, Masya Allah. Saya rasa it's so powerful lah. InsyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni dalam Muntakab Ahadis, muka surat 432. Right? 432 ni kalau kita tengok dekat dia punya Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Isi kandungan ni dia di bawah tajuk Ikram Muslimin. Ikram Muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Bismillahirrahmanirrahim.
Saidina Ali meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanggungjawab seseorang Muslim terhadap seorang Muslim yang lain ialah 6. Memberi salam kepadanya apabila bertemu, menerima jemputannya apabila dia menjemput, menjawab dengan yarhamkallah apabila dia bersin dan membaca alhamdulillah, menziarahinya apabila dia sakit, mengiringi jenazahnya apabila dia mati, dan suka untuk saudaranya itu apa-apa sahaja yang dia suka untuk dirinya sendiri. Ini tanggungjawab kita kepada orang, kepada seorang Muslim yang lain kan. Saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saidina Ali meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanggungjawab seorang Muslim terhadap seorang Muslim yang lain ialah 6. Memberi salam kepadanya apabila bertemu, menerima jemputannya apabila dia menjemput, menjawab dengan yarhamkallah apabila bersin dan membaca alhamdulillah, menziarahinya apabila dia sakit, mengiringi jenazahnya apabila dia mati, dan suka untuk saudaranya itu apa-apa sahaja yang dia suka untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Nampak? Dijelaskan dalam ayat ni kan. Maksudnya tanggungjawab kepada Muslim yang lain itu bagi salam. Kalau kita jumpa orang, kita tak bagi salam, saya pun baru tahu ni, kita tidak menunaikan tanggungjawab kita kepada dia. Masya Allah. Faham tak? Faham. Saya dapat that. Besar benda. Maksudnya kita jumpa orang tepi jalan, dia menjawab satu pertanyaan yang besar. Bila saya jalan dengan cikgu saya, dia akan tegur semua orang dan bagi salam tau. Okay. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Saya pun macam, apa hal nak tegur semua orang? YB ke ni Sekarang pun saya faham. Itu tanggungjawab kita kepada dia. Sebab kena bagi salam. Yes. Kena bagi salam. So itu Kalau ni like, it's very important ni tau. Bertemu, okay. Dah lah nombor 1 pula tu Nabi sebut. Menjawab ini kalau bersin kan. Ya, alhamdulillah, yarhamkallah kan. Menziarahinya apabila dia sakit. Kalau kita kan, saya ada kawan, mak saya, kawan dia duduk dekat mana saya tak ingat. Tapi kalau dia dengar siapa sahaja kawan dia sakit, dia akan datang daripada jauh, daripada negeri jauh tau, ziarah kawan dia yang sakit. Saya dulu pun tak faham. Punya hadis ini menjawab, itu tanggungjawab kita pergi ziarah. apabila menjemput tu dia datang. Dan ni ada lagi ayat, Iring dia apabila dia jemput mesti datang. Dia jemput, buat makan-makan ni. Ada kita kan, alamak jalan jam Tia tak boleh kan. Itu tanggungjawab punya. Masya Allah. Masya Allah. Dan mengiringi jenazahnya bila dia mati. Kalau dia mati, kita kena pergi. Tanggungjawab kita. Kalau kita mati, kawan-kawan kita lah. Betul lah. Kalau saya mati, Fadil, Zack lah kena datang. Datang. Jabir kena datang lah. Datang tuan. Tapi semoga tuan panjang umur lah. Tak apa, kita tapi kalau kena saya bersedia. yang pergi tuan datang lah. InsyaAllah. Kalau saya pergi, Fadil Sebab datang, itu tanggungjawab. Tanggungjawab. Kalau saya meninggal, kena datang. Korang kena baca doa. Jangan datang pasang-pasang lagu tau. Doa. Risau tu. Kalau dia ingat Zack mereka meninggal, nak heboh-heboh lah. Tak ada. Pasang doa-doa, selawat semua. Sebab tu saya pernah dengar satu perkara tau. Macam mana kita nak tahu kita mati macam mana? Adalah kita buat apa banyak dalam dunia, kita akan mati macam tu. Oh, kalau ya kita Allah. ni jenis, tak tahu, ni saya pernah dengar lah. Banyak hiburan. Kalau hiburan jenis bawa motor, kita akan mati dengan motor. Dekat Kalau kita jenis banyak bawa kereta, kita akan mati. Itu. Kita akan mati macam mana cara kita hidup di dunia ni. Ui, ya Allah, saya minta maaf tadi, saya agak berdebar sikit sebab adik saya bawa accident motor semalam. Masya-Allah. Dan teruk lah. Motor dia pun rabak apa semua. Dan saya risau sebab motor baru keluar. Bila dia bawa motor tu, motor besar kan, saya dah rasa lain macam lah. Tiba-tiba semalam saya pelik, grup family saya tak bersuara. Rupanya adik saya kata, tak nak bagi tu nanti kalau tu alun bising tu kan. Memang aku bising lah. Semalam saya jumpa dia, saya bising lah. Memang berbalut habis semua dah siapa kan. Kata, ya Allah, dia adik saya nombor 5.
Kata kau ni dia elok lah. Rupanya dia memang test. Dia test power motor. Dia rembat lah. Motor besar, dia rembat. Melambung. Helmet terpelanting dekat highway sebelah. Lepas tu kita sagar. Depan sempat break. Mak saya lega. Alhamdulillah. Mak saya kata Allah bagi peluang kedua kat adik saya tu. Ingat lah. Tuan Fadi cerita macam ni saya takut lah. Sebab adik-adik saya, kita orang semua ada kereta. Tapi saya, adik saya nombor 2 dengan nombor 4 ni, dengan nombor 5, semua ada motor besar. Tapi yang paling ni saya, adik saya nombor 2 memang jenis main dekat track Sepang lah. Motor superbike dia BMW tu. So adik-adik yang nombor 4 dengan nombor 5 ni ikut abang dia nombor 2 ni. Kalau saya chopper, santai slow, kan, bapak bosan. Adik saya nombor 4 nombor 5 ikut abang dia nombor 2 buat superbike. Itu yang bahaya tu kan. Kalau pergi Sepang tak apa kan, dia dah ada safety kot kan. Safety. Jangan main kat jalan ni lah. Ya, jangan cuba-cuba dekat jalan. Adik saya nombor 5 tu dia mencuba. Aduh. Pum, melayang. Allahu Akbar. Risau Dil. Tuan Fadi cakap tu takut pula dengar. Sebab Dragon, Adam Corey, Abang Adam Corey, alhamdulillah saya pernah berpeluang untuk kerja syuting dengan dia. Abang Adam cakap macam ni. Dia kan Dragon dan kita panggil dia Dragon. KL gangster kan. Pelakon nampak, dia ni langsi muka betul. pun ganas kan. Jadi waktu jumpa dia tu lain lah. Dia ni solat, dia banyak cakap pasal Allah apa semua. Lepas tu dia kata macam ni lah. Zack, lu ah? kenapa nak gangster? Bukan yang tu. Dia kata kenapa nak gangster kan? Dia kata kenapa nak kena jadi gangster apa semua? Gangster ni 2 benda pengakhiran dia. Sama ada kau mati kat jalan atau kau mati kat dalam. Kalau kau betul-betul gangster. Ada boleh cakap tu. Kalau kau betul-betul gangster. Tapi kalau kau gangster, lepas tu kau bertaubat, pengakhiran kau lain lah. Tapi kalau kau gangster betul-betul, hati kau gangster je kat dunia, kau letak ni 2 tempat je. Sama ada kau mati atas jalan atau mati kat dalam. 2 tu je. 2 tu je. So related lah dengan apa yang Tuan Fadi cerita, kau share dengan kita. Apa yang kita luangkan masa banyak dekat dalam kehidupan tu memang pengakhiran kita itu ada. Dekat. Sebab tu kita cerita pasal mati tak apa Tak apa. Sebab guru saya pesan kepada saya, dia dah bercerita pasal mati kepada anak dia dan isteri dia. Kalau saya mati begini dan begitu, sudah bersedia. Sebab orang kita semua akan mati kan. Betul. Dia dah bercerita pasal mati. Dan bercakap tentang mati ni, Allahumma salli ala Muhammad. Waktu saya jumpa dengan yang saya sebut tadi, yang dapat ayat tadi tu, ada juga kami bercakap tentang perkara ni. Dan dia kata, mana mungkin orang itu boleh mengucapkan la ilaha illallah kalau sepanjang hidup dia la ilaha illallah itu yang terakhir. Ini topik yang terbaik. Kita berhenti kat sini. Masya-Allah. Kita buat episod lain untuk ini saja. Episod yang mengingati mati. Saya dah meremang ni. Terima kasih kepada anda semua. Terus bersama dengan Fadi Podcast. Subscribe, like, share dan bagi tahu ke teman-teman kalian. InsyaAllah memperoleh manfaat. Jadi jumpa lagi kita di episod yang akan datang. Okay, Tuan Fadil ada apa-apa yang nak dikatakan terakhir? Ada, insyaAllah. Okay. Jumpa Fadil. depan. Jangan merempit di atas jalan raya. Aduh. Meninggal nanti ibarat bunuh diri. Ustaz Azhar Idrus cakap. Betul. Alright, terima kasih. Jumpa kita minggu hadapan di Fadil Podcast. Assalamualaikum. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Fano Evo.